Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua pada kali ini dalam satu forum ilmiah bagi memperdengarkan pembahasan mengenai hari yang cukup bermakna buat umat Islam yang ia terdapat dalam bulan Ramadan, iaitu Nuzul Al-Quran. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran guru-guru dan para pelajar pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insyaAllah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisah mengenai peringatan dan serta pengetahuan mengenai Nuzul Al-Quran, iaitu sejarah penurunan Al-Quran yang menjadi panduan dan anutan umat Islam sehingga hari kiamat kelak, yang memfokuskan kepada pemahaman dan pengisian dalam menghayati Nuzul Al-Quran. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap fatwa. Pergi ke masjid solat Jumaat, bawa bersama harapan doa. Bulan Ramadan banyak manfaat, mari bersama gapai redanya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan ahli panel yang bersama kita pada hari ini, iaitu Ustaz Adam. Selamat datang saya ucapkan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki bulan Ramadan yang mempunyai banyak kelebihan dan ganjarannya tersendiri. Sebagai umat Islam, walaupun disyariatkan untuk kita berpuasa selama sebulan, namun ia tidak menghalang kita untuk terus melakukan aktiviti sebagaimana berada di bulan-bulan yang lain. Pada bulan ini juga, banyak perkara yang boleh dijadikan iktibar buat umat Islam, seperti meringankan kewafatan Sayyidatina Khadijah, memperingati peperangan Badar dan peristiwa Nuzul Al-Quran. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada Ustaz Adam. Bolehkah Ustaz menerangkan sedikit mengenai peristiwa Nuzul Al-Quran dan kepentingan umat Islam untuk mengetahuinya? Alhamdulillah, walhamdulillah. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi. Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih pertama atas jemputan. Kita atas jemputan pihak Sekolah Rendah Islam Al-Hakimi atas jemputan pada forum. Forum kita bertajuk apa? Nuzul Al-Quran. Apa tadi yang disebut oleh moderator? Moderator ni bukan komputer Moderator ni seperti yang telah dikatakan tadi oleh Ustaz tadi tu, apa dia? Yang mengendalikan majlis. Okay, jadi alhamdulillah, berkaitan dengan persoalan yang disebutkan, yang ditanyakan berkaitan dengan apa? Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran ni kita dah jumpa tiap-tiap tahun sebenarnya. Cumanya beza dia antara setiap orang, daripada abang yang depan ni sampailah akak yang belakang sekali ni, sampailah Ustaz sekalipun, adalah apa perbezaannya? Kita nak ambil tahu ke tak nak ambil tahu? Tu je beza. Kalau lah datangnya bulan Ramadan, kepada kita tak nak ambil tahu, Jadi bulan Ramadan kita berlalu macam tu sahaja. Faham? Jadi tanpa ada apa-apa, awak kata apa? Tanpa ada apa-apa penambahbaikan ke, ataupun kita kata sebagai apa? Improvement dalam diri kita. Jadi Nuzul Al-Quran merupakan salah satu peristiwa. Sebagaimana tadi disebutkan tadi, dalam bulan Ramadan terdapat peristiwa-peristiwa yang penting, antaranya kewafatan Sayyidatina Khadijah. Siapa beliau? Siapa Sayyidatina Khadijah? Isteri Nabi. Yang lagu Siti Khadijah. Ini bukan. Jadi Sayyidatina Khadijah akan disebut dalam orang Melayu kita Siti Khadijah. Tak salah untuk Siti, untuk Sayyidatina, tapi elok dengan Sayyidatina penghulu kita. Siapa Sayyidatina Khadijah?
binti Khuwailid, seorang dermawan, seorang yang kaya raya, seorang hartawan, seorang businesswoman. Seorang businesswoman yang mana telah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu umurnya berapa? 40 tahun. Dan umur Nabi pada ketika itu 25 tahun. Beza umur. Okey. Dan baginda dan Sayyidatina Khadijah berkahwin. Kemudian dalam perkahwinan tersebut banyak harta-harta yang telah disumbangkan kepada Nabi SAW atas dasar apa? Agama. Hatta sampailah wafatnya Sayyidatina Khadijah, dia kata apa? Kalaulah tulang-tulang aku ini boleh dijadikan apa? Dijadikan sebagai modal, orang kata apa? Sebagai sumbangan untuk dalam perjuangan agama, maka ambillah tulang aku. Siapa yang sanggup nak cakap macam tu kat sini? Siapa yang sanggup nak cakap macam tu? Siapa yang sanggup nak bercakap macam tu? Dia nak sanggup korbankan diri dia sendiri. Siapa? Untuk apa? Untuk agama lah. Untuk apa? Untuk agama. Dia nak korbankan, saya wakafkan diri saya ni untuk agama. Kalau jahat tak ya? Walaupun saya mati sekalipun, saya wakaf untuk agama. Siapa nak? Tak ramai orang nak buat. Tak salah pun. Sebab apa? Benda ni bukanlah, kalau sampai tahap macam tu, alhamdulillah. Tapi bukan tahap ekstremis. Maksud ekstremis ni apa? Tahap yang dia melampau-lampau. Bukan tahap macam tu, tidak. Okey. Jadi itu salah satu peristiwa, iaitu peristiwa Sayyidatina Khadijah wafat. Kemudian peristiwa apa satu lagi? Peperangan Badar. Dah jadi 5 peperangan Badar. Dah belajar belum? Dah jadi 5 dah belajar. Dah jadi 5 baru belajar peperangan Badar. Dah masuk peperangan Khandaq. Okey. Jadi peperangan Badar, kalau yang kamu dah tahu, yang orang munafik berpatah balik, betul? Sepatutnya tentera Islam ada berapa waktu tu? 1,000. Ada 1,000. Jadi bila sampai ke medan peperangan, maka orang munafik berpatah di tengah jalan, maka tinggallah baki berapa? 313. Betul? Pernah tak yang selawat? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah. Itulah. Okey, itu adalah selawat kepada ahli-ahli Badar. Ahli Badar ramai 313 orang. 313 orang. Jadi dalam peristiwa itu siapa yang menang? Islam. Tentera Islam menang. Kemudian berlangsung lepas tu perang Uhud pula, betul? Okey. Lepas tu antara peristiwa yang satu lagi pada 17 Ramadan. Hari ni kita dah masuk berapa Ramadan? 18 Ramadan. Semalam 17 Ramadan peristiwa apa? Nuzul Al-Quran, iaitu peristiwa penurunan Al-Quran. Okey, ini adalah Al-Quran yang kamu tengok. Ustaz nak tanya, waktu Al-Quran turunkan macam ni ke dia turun? Macam mana agak dia turun? Turun dekat ayat-ayat je. Jangan bayang pula dia turun sini. Bukan tu maksud Ustaz. Maksud Ustaz nak beritahu Al-Quran pada waktu tu diturun bukan macam ni tau. Ini dah disusun. Ini kita panggil mashaf. Dia belum turun lagi dalam bentuk mashaf macam ni. Mashaf ni satu kitab macam ni lah. Faham? Sebelum kitab Al-Quran ini telah diutuskan kepada umat-umat lain. Kitab apa? Zabur, Taurat dan Injil. Zabur, Taurat dan Injil. Injil pada Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, dan Zabur Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Okey. Setiap Nabi dia ada mukjizat. Dia ada mukjizat dia. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan tadi dalam suatu khutbah Jumaat tadi. Okey. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya ada dua. Pertama mukjizat hissi, mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ni kita tampak secara jelas. Yang mana bila mana mukjizat hissi ni kita nampak sajalah, contoh unta yang keluar daripada celah batu. Betul apa lagi? Apa lagi? Peristiwa tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam berubah menjadi ular. Okey, sewaktu zaman Nabi sewaktu zaman Firaun. Waktu zaman Firaun mereka ni main sihir. Mereka main sihir. Okey, mereka sihir, gunakan sihir. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya yang jadi ular tu bukan ular, tapi mereka pada waktu tu dah pandai dalam bidang chemistry. Chemistry kimia, bukan chemistry couple tu.
Kimia. Betul. Ye. Kimia. Jadi bila dicampakkan benda tersebut terkena dengan benda panas, maksudnya terkena dengan cahaya panas, maka cahaya matahari ke panas ke, maka apa yang berlaku dengan benda tu? Dia akan bergerak seperti ular. Jadi Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa AS yang berupa tongkat, nak mengijaz apa maksud mukjizat, iaitu nak melemahkan penglihatan orang-orang yang mengatakan bahawa apa? Fir'aun ni kuat tak sebenarnya? Soalnya ada Tuhan. Fir'aun pada waktu tu apa? Dia dah kata dia Tuhan, betul tak? Sebab dia tak pernah sakit, apa semua, betul. Jadi kemudian Allah campakkan, Allah turunkan kepada Nabi Musa AS satu tongkat, dan tongkat tersebut dicampakkan, kemudian berubah menjadi ular yang betul, dan mengalahkan ular-ular yang lain, ular-ular ahli sihir yang lain. Jadi pada waktu tersebut semua tengok terkejutlah benda tu. Maksudnya melemahkan. Maksud mukjizat ni melemahkan orang-orang yang mana menafikan Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, apa yang arahan Nabi yang Nabi bawa. Okey, jadi itu penting mukjizat. Jadi ini ada satu mukjizat juga, mukjizat mana? Mukjizat ilmiah yang mana digunakan sehingga hari ini. Dalam ni kita guna macam mana? Contoh, kita nak ambil hukum kahwin, kita nak ambil hukum puasa, kita nak ambil hukum apa lagi? Hukum zina, nak tuduh orang zina dan sebagainya, semua ada dalam ni. Waktu zaman jahiliah dulu, zaman Arab dulu, orang Arab ni terkenal dengan sastra. Sebelum turunnya Al-Quran, betul sastra, sajak, apa semua tu. Jadi orang Arab ni style dia akan suka pergi dekat pasar-pasar, kemudian dia akan bercakap, dia ada satu stand up macam ni kan, tengah-tengah pasar, kemudian dia akan bercakap kat situ. Dia akan puji lah, dia akan puji ketua dia akan puji syekh. Dulu dia ada kabilah ni ketua-ketua. Kabilah ni sentiasa memuji kabilah ni. Yang kabilah ni dia akan puji ketua dia. Kabilah ni dia akan puji ketua dia. Faham? Jadi sampailah turunnya Al-Quran ini, mukjizat ini, nak mengatakan bahasa Arab pada waktu paling terbaik lah. Bahasa Arab jahiliah tu paling terbaik. Sehingga kan turunnya Al-Quran ini, turunnya surah-surah yang kita baca sekarang ni. Dan mana surah-surah ni mereka cuba nak buat surah-surah yang baru, nak menandingi Al-Quran. Allah dah kata dah tak boleh, kamu tak boleh lawan Al-Quran ni. Allah dah janji dah, kata apa? Kami yang turunkan dia, kamilah yang akan menjaga dia. Indah apa ayat ni? Allah SWT Muhammad, saya lupa ayat ni. Tapi ada ayat yang ceritakan bahawa Al-Quran ni Allah dah jamin bahawa Allah turunkan, kemudian Allah yang jaga. Allah bahasakan dengan dhamir nahnu, kami lah yang akan menjaga. Jadi bermaksud, apa maksud dia? Sampai bila-bila pun ada orang cuba nak sedia dengan Al-Quran, tak akan berjaya. Datanglah kitab Injil pada hari ini pun, datanglah kitab Taurat pada hari ini pun, kitab tu dah mansuh. Maksudnya kitab tu dah tak ada. Sebab apa? Dah ada syariat baru. Ni syariat Nabi Muhammad SAW, itu apa? Al-Quran. Faham? Tapi janganlah pula pergi jumpa dengan orang Kristian, kamu pergi marah pula. Janganlah. Biarlah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Betul? Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abudu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliy. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku, tak apalah. Kita teruskan berdakwah. Kan kalau mereka terkesan dengan percakapan kita, terkesan buatan mereka masuk Islam. No alah, amin. Insya-Allah kan. Itu yang penting. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Jadi sama baik. Pada waktu tu mereka ni zaman jahiliah, mereka dah jadi apa? Mereka dah jadi suka dengan sastra. Mereka suka dengan sastra. Jadi apa yang mereka buat? Mereka bersyair. Mereka buat puisi-puisi yang mana memuji kepada ketua-ketua mereka. Sampailah turunnya Al-Quran ini. Dan bila mana turun Al-Quran pada 17 Ramadan, turun daripada apa? Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni apa? Tempat amalan-amalan kita, tempat jodoh kita semua ditetapkan. Faham? Semua ditetapkan situ. Kemudian turun di Baitul Izzah sampai ke langit dunia. Sampai Nabi SAW turun secara mutawatir, beransur-ansur. Faham? Turun secara beransur-ansur, secara mutawatir, berterusan lah. Tapi turun secara beransur-ansur, tak turun sekaligus. Sebab apa? Apa hikmah dia? Nak beramal sedikit demi sedikit. Itu yang Allah ajarkan kepada kita. Boleh tak kalau Allah nak turunkan Al-Quran sekaligus? Macam ni? Boleh tak? Boleh tak masalah? Boleh. Sekaligus Allah nak turunkan macam ni. Tak payah buat macam ni, tak apa. Allah turun. Kun fayakun. Jadi lah kan?
Boleh, tapi tinggal lagi Allah nak ajar adab kepada apa? Nak ajar kepada tarbiyah kepada umat manusia bahawa apa? Segala perbuatan kita ada proses, segala perbuatan kita ada apa? Ada step by step, betul tak? Ya. Betul ke betul? Betul. Kamu nak pakai kasut ada step tak? Ada. Ada ke tak? Ada. Ada. Ada ke pakai kasut tu pakai kasut pakai soket? Ada. Tak ada. Ada ke pakai kasut lepas tu tak ikat tali? Ada. Benda tak kena lah. Orang pakai kasut, pakai stokin, lepas tu pakai kasut, lepas tu ikat. Kalau kasut tu bertali, kalau kasut tu jenis zip, apa orang kata? Sarung. Petayang benda tu kan. Tutup dulu elok. Kemudian kalau kasut jenis sarung kain elok. Semua tu adalah proses Allah ajar kita. Faham? Tapi benda tu bukan nak menunjukkan Allah tu lemah, Allah tak lemah. Tapi Allah nak ajar kepada umat manusia. Faham tak faham? Okey. Jadi kemudian Al-Quran ini turunkan sebagai syariat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita guna itu, kita baca dia, kemudian kita kaji. Daripada Al-Quran ini timbulnya ilmu-ilmu lain yang berkaitan Al-Quran yang kita bagi sebagai ulum Al-Quran. Ulum dia berjamak pada ilmu. Ulum ilmu Al-Quran. Apa ilmu Al-Quran? Ada ilmu nasih dan mansuh. Ilmu apa? Ilmu nasih mansuh ni maksud apa? Contoh senang cerita, ilmu pergantian dan ilmu pemansuhan. Mansuh ni maksud dia bantalkan ayat tu. Dalam Al-Quran ni ada ayat yang mana dah dibantalkan dan diganti dengan ayat baru. Contoh ayat berkaitan Arab. Ayat berkaitan Arab dah dimasukkan sama 4 kali, telah dinasihkan 4 kali. Sampailah yang akhir masuk habis. Maksudnya bila dia nasih, dia masuk yang ayat 1. Faham? Nasihnya maksud apa? Ganti. Contoh pertama, sampailah ayat kata apa? Janganlah kamu solat dalam keadaan mabuk. Tu ayatnya tu. Jadi kalau sesiapa cakap dengan kamu dia pakai ayat tu, dia pakai dalil tu, dia salah. Faham? Sebab apa? Ayat yang terakhir dalam berkaitan Arab memang dah haram secara penuh. Tak kisahlah kamu nak solat ke kamu tak nak solat ke, memang haram untuk minum. Faham? Kenapa? Arak ni adalah ibu segala maksiat. Betul? Kalau minum arak kan, kita jadi apa? Mabuk. Mabuk ni maksud apa? Sedar diri tak sedar diri? Tak sedar diri. Dalam keadaan tak sedar diri tu kita tahu tak kita buat apa? Boleh jadi tak kita akan apa? Kita akan curi? Boleh jadi tak kita akan buat perkara-perkara yang lain, termasuklah bunuh diri? Betul kan? Itu sebab tu nanti ibu segala maksiat. Sebab tu arak ni bahaya. Jangan sekali-kali kalau contoh ada kawan-kawan kamu yang kita terjebak, mungkin sekarang tak rasa kamu masuk sekolah menengah nanti kan, sekolah menengah kamu dah naik masuk IPT, dah form 5 kan, naik masuk IPT, kamu akan nampak benda. Tak faham? Okey, jadi perkara ni tolong ingat baik-baik. Jadi nuzul Quran ni kenapa kepentingan untuk kita ingat? Sebab apa? Sebab sebagai umat Islam kita kena akui bahawa apa? Bila kita ni sebagai umat Islam kita kata kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kita perlu tahu, kita perlu kenal siapa Allah dan Rasul. Jadi macam mana kita nak kenal Allah dengan Rasul? Apa kita kena buat? Kita kena belajar. Jadi bila mana kita belajar, kita akan faham. Jadi antaranya salah satu kita belajar mengenai isu-isu yang pernah berlaku. Contoh sebab itulah dalam subjek kamu ada subjek sirah. Kalau tak ada subjek sirah ni, kamu kenal tak perang-perang yang ada ni? Kamu takkan kenal. Kamu takkan kenal siapa Sayyidina Hamzah. Kamu takkan kenal siapa Abu Jahal. Kamu takkan kenal siapa Abu Talib. Abu Talib. Kamu takkan kenal siapa Abu Lahab kalau tak ada subjek sejarah tu, subjek sirah. Betul tak? Jadi penting untuk kita ingat. Cukuplah kamu start, kamu mulakan dengan bacaan buku sirah kamu. Sirah start darjah apa baru ada? Darjah 1. Baca balik siapa yang dah ada daripada darjah 5, darjah 6, baca balik ulang. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampailah darjah 6 punya syllabus. Kemudian rajin lagi cari rujukan tambahan. Kamu kan pandai guna telefon kan? Buka search Google, cari yang benda yang bermanfaat. Zaman ni zaman Ustaz kata apa? Kamu Ustaz boleh cakap sikit je. Bukan zaman dulu. Zaman dulu bila mana kita bercakap kita kena bagi apa? Bagi detail. Tapi zaman sekarang tak boleh lah. Ustaz cakap macam ni je kamu dah tahu dah.
Kamu dah tahu macam mana segala fungsional yang perlu kamu gunakan dalam phone. Faham? Betul tak? Kamu dah kenal aplikasi GM, kamu dah kenal aplikasi apa bantuan mak ayah kamu pun. Kamu dah boleh cari sebenarnya. Faham tak faham? Tapi gunakan aplikasi tersebut dengan baik. Betul? Okay, faham tak faham ni? Okay, jadi kena ingat dalam Quran ni kita ada apa? 114 surah. Dan 114 surah ni bukan diturun sebagaimana kamu tengok turunnya Al-Fatihah, turunnya Al-Fatihah, lepas tu Al-Baqarah, lepas tu Ali Imran, lepas tu surah apa? An-Nisa dan sebagainya, tak. Dia tak turun macam tu. Tapi Allah turun secara beransur-ansur tu, secara sedikit demi sedikit, ayat demi ayat. Mungkin ayat ni surah lain, faham tak? Tapi siapa yang susun lepas tu? Para sahabat. Sampailah lepas kewafatan Sayyidina Rasulullah SAW, apa yang berlaku? Al-Quran ni dah jadi apa? Sahabat boleh fikir, Sayyidina Abu Bakar fikir. Sekarang kalaulah tak kumpulkan Al-Quran ni, macam mana lah nanti Al-Quran ni? Jadi dengan jasa Sayyidina Abu Bakar lah, maka tercetus idea untuk apa? Nak menghimpunkan Al-Quran. Jadi pada waktu tu yang hafal Quran, diorang tulis Quran kat mana? Kat pelepah tamar, pelepah kurma. Diorang tulis dekat batu. Jadi dipanggil semua orang yang mana dapat ayat tersebut berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia adalah satu kita kata tapisan, nak tengok ayat tu betul ke tidak. Orang ni betul ke tak ingat ayat tu, dan kemudian dikumpulkan ayat tersebut. Sebab apa? Pada waktu tu juga ramai yang hafiz Quran meninggal dunia disebabkan apa? Mereka berperang. Jadi kat situ kita dah ada ketandusan apa? Orang yang dah menghafal Quran ni dah kurang. Jadi itu satu langkah yang mana dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar untuk apa? Untuk nak menyamakan Quran daripada lenyap. Kan? Permulaan pada perbuatan ini sebenarnya tak dipersetujui oleh Sayyidina Umar. Tapi difikirkan kepada maslahat atau kebaikan dia adalah okey, sekarang ni lah. Dan pada waktu Sayyidina Abu Bakar tu belum lagi jadi macam ni lagi, baru dikumpulkan Al-Quran tu. Sampai pada zaman Sayyidina Uthman, barulah ada satu mashaf yang nama mashaf Uthmani yang kamu baca sekarang ni. Kamu baca sekarang ni, inilah mashaf Uthmani. Faham? Mushaf Uthmani, lembaran ataupun kita kata kitab yang bercetakkan ataupun bertuliskan dengan nama Uthmani. Maksudnya berkat jasa Sayyidina Uthman. Faham? Dikumpulkan, dituliskan sebelum dicetak bagi proper. Sampailah sekarang ni. Faham? Kemudian apa? Al-Quran ni pula, kamu nak tengok Al-Quran ni betul atau tak betul, dia terpelihara. Sifat Al-Quran adalah terpelihara. Bila kata mukjizat, dia terpelihara. Bukti dia ada tak sampai sekarang ni? Bukti dia. Tapi kenapa orang anggap benda ni biasa je? Sebab apa? Tak pernah belajar. Jadi kepentingan yang sebenar-benar dia apa? Bila mana kepentingan yang sebenar-benar dia adalah bila mana Al-Quran ini kamu kaji, kamu belajar, maka kamu akan sayang Al-Quran ni macam mana kamu sayang kan orang yang kamu sayang. Faham tak? Sebab apa kamu sayang dengan orang kamu sayang? Sebab kamu kenal dia, betul tak? Disebutkan dalam kitab apa? Kitab Kewajiban Mustahil Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Imam Qadiyat. Dia kata apa? Logiknya kalau kita nak kata cinta orang, logik tak? Kalau orang tu tak ada, kita cinta dia. Logik tak? Logik ke tak logik? Contoh macam atuk ustaz. Ustaz tak pernah jumpa pun atuk ustaz. Tapi ustaz tak pernah jumpa ustaz. Sebab atuk ustaz meninggal sewaktu ustaz masih kecil. Ustaz meninggal. Atuk ustaz meninggal. Datuk ustaz. My grandfather. Okey, jadi kalau ikut secara logik akal, kalau contohlah orang kata apa-apa pasal atuk ustaz tu, ustaz patut ke nak rasa sayang ke, nak rasa benci ke apa? Kalau ikut secara logik akal, tak kan? Sebab apa? Sebab ustaz tak pernah jumpa dia. Betul tak? Ustaz tak kenal pun dia. Betul, ustaz tak kenal pun dia. Ustaz tak pernah jumpa pun. Tapi kenapa bila mana orang bercakap pasal arwah atuk ustaz tu, ustaz rasa marah? Ni contoh bukan lagi betul tak? Sebab dia keluarga. Dan satu lagi, apa? Ustaz dah dengar cerita banyak kebaikan pasal dia. Jadi benda-benda tu yang menjadikan kita rasa apa? Rasa sayang. Itu kita nak pupuk rasa cinta kita dengan Rasulullah. Rasulullah kita tak pernah jumpa, betul? Kan? Kita tak pernah jumpa. Tapi Rasulullah pun tak pernah jumpa kita. Tapi Rasulullah dah kata awal dah. Beruntunglah orang yang tak pernah jumpa aku ni. Siapa? Umat kita
kita lah. Faham? Rasulullah menantikan kita nanti di hari akhirat Yes. nak sambut kita. Masuk syurga. Kamu tahu juga. Betul lah. Perbaiki wuduk kita, perbaiki kita punya kecintaan kita pada Nabi SAW. Banyak membaca berkaitan apa berkaitan dengan Nabi SAW. Faham tak? Itu penting sangat-sangat untuk kita tahu. Jadi nuzul Quran ni sebenarnya kepentingan dia lagi adalah supaya apa? Kita sentiasa melazimi Al-Quran. Bila mana kita dah tahu pasal sejarah sesuatu perkara, maka kita akan ada semangat untuk melazimi. Ataupun kita nak baca dia, kita tak ada rasa kekok, kita tak ada rasa rasa tak semangat. Sebab apa? Kita dah tahu sejarah dia. Dan ini adalah mukjizat paling besar. Aku tengah pegang satu mukjizat yang besar ni. Contoh kan. Patutnya kita rasa bangga. Dan bangga lagi sebab apa? Kita dapat membacanya dengan baik. Tinggal lagi kita perlu perdamkan lagi kita punya Kita punya pemahaman kita berkaitan Al-Quran. Okay, faham tak faham? Okay, jadi insyaAllah jadi sebenarnya banyak lagi, tapi Ustaz bagi sikit dulu. Okay, jadi apa yang pertama tadi saya cerita pasal nuzul Quran ni. Bila nuzul Quran ni? 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kemudian perkataan Al-Quran tiba-tiba 17 Ramadan tu turun macam ni ke? Tak, diturunkan secara apa? Secara beransur-ansur. Kemudian apa? Diturunkan daripada mana ke mana? Dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, kemudian sampai ke langit dunia, terus kepada melalui perantara malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Faham tak? Faham? Ingat tu baik. Ingat perjalanan dia macam mana? Okey. Kemudian apa kepentingannya kita belajar Al-Quran ni? Kepentingan paling penting apa dia? Supaya pertama Al-Quran ni terpelihara. Terpelihara daripada apa? Tangan-tangan musuh yang mana dia nak selewengkan Al-Quran. Memang dia tak boleh buat Quran, tapi dia akan selewengkan pemahaman kita supaya kita jadi apa? Faham Al-Quran dengan cara yang salah. Faham tak faham? Okey. Kemudian apa lagi? Supaya kita dapat menambah minat kita dalam membaca Al-Quran. Faham? Siapa tak ada dah Ustaz cerita daripada tadi? Kan? Kecuali dah ada 1, 2, 3. 4, 5, 6. Siapa tak faham? Siapa yang tak faham bukan disebabkan dia tidur. Sebab dia tidur mata dia apa lah. Okey. Dapat? Okey, jadi insya-Allah tak apa, tak dapat banyak skip tak apa. Insya-Allah boleh tiap tahun kita ulang. Faham? Kita buat dengan metod yang berbeza. Jadi insya-Allah sekadar itu saja untuk jawapan Ustaz. Moga-moga kamu faham. InsyaAllah. Jadi saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustaz Adam atas penjelasan yang cukup baik sebentar tadi. Seperti yang kita semua sedia maklum, penting untuk menghayati setiap peristiwa yang menjadi pedoman buat umat Islam untuk memupuk minat mengkaji serta lebih menambah minat untuk mendalami agama Islam. Baik Ustaz, soalan yang terakhir Pak Ustaz, boleh Ustaz kongsikan bagaimana untuk menghayati dan memupuk rasa cinta kepada Islam dan yang paling utama cinta kepada Rasulullah SAW. Okey, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah soalan yang seterusnya berkaitan Berkaitan Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana cara apa ni? Untuk menghayati. Okey, bagaimana cara untuk menghayati dan memupuk rasa cinta kepada Islam, dan kepada Rasulullah SAW lah. Jadi macam mana? Saya rasa sebutkan sedikit dah tadi. Jadi pertama sebelum kita kenal apa-apa, kenal Nabi dulu. Kenal Nabi dulu. Sebab apa? Kalaulah kita tak kenal kepada orang yang mana membawakan semua benda daripada kita, macam ni kita nak dapat tahu faham benda-benda macam ni? Quran, belajar agama, belajar fiqah, belajar tauhid, belajar apa lagi? Fiqh. Apa lagi? Jawi. Jawi pun masukkanlah di ujung-ujung sikit. Siapa King Evil apa? Apa nama? Apa ni? Fiqh. Apa tu? King apa nama? Apa yang main itu poni? Apa dia Ustaz? Tak, best saya baca buku tu. Ada buat buku. Okey. Jadi sambung. Jadi insya-Allah. Allah masya Allah. Jadi macam mana kita nak pupuk rasa cinta
kepada Islam pertama dengan ilmu. Pertama dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Kalau tak ada ilmu, maka tak sampailah agama ni kepada kita. Sebab apa? Agama sampai melalui jalan ilmu. Macam mana kamu jadi pandai? Sebab ilmu. Okey, ilmu susah sangat nak faham. Sebab apa kamu jadi pandai? Kamu belajar. Faham? Tapi hakikatnya Allah yang bagi kamu faham. Sebab apa kamu boleh jadi faham? Sebab kamu belajar. Belajar tu ilmu lah. Faham? Sebab apa kamu boleh jadi faham? Sebab apa Allah bagi izin kamu faham. Ingat, jangan pernah sekali kita kata aku faham ni sebab aku faham. Aku faham ni sebab aku belajar. Tak. Kalau kamu faham, kamu yakin sebab kamu belajar, maka kat situ dah salah berkaitan dengan apa kamu punya pegangan. Siapa yang beri kamu faham? Siapa? Allah. Okey, faham? Allah yang bagi kamu faham. Kalau kamu belajarlah bagian Arab sampai 12.30 malam sekalipun, Allah tak bagi izin kamu dah faham sampai ke mati pun kamu takkan faham. Sebab itulah ada doa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, faqihkan kami, fahamkan kami, Allahumma faqihna fid din, dalam agama. Wa 'allimna ta'wil, dan kami apa? Wa 'allimna ta'wil, dan kami mengetahui akan ilmu ta'wil. Maksudnya ilmu-ilmu berkaitan keagamaan jugalah. Jadi perlu kita faham benda tu. Ada sebuah kisah yang mana ketika itu Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu masih muda lagi. Beliau dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk menjadi seorang mufti kat situ. Okey, mufti, tahu mufti? Mufti tak mufti? Orang yang berautoriti nak bercakap berkaitan agama. Maksudnya dia menjadi pakar rujuk kepada masyarakat. Yang umur tu apa? Form 3. Form 3, umur 15, 17 tahun macam tu lah. 15, 16, 17 tahun lah, dia kurang. Orang kata umur masih sekolah ni. Jadi Nabi SAW hantar Sayyidina Mu'az bin Jabal menaiki kuda. Nabi bawa apa? Nabi tarik tali kuda tu. Nabi menghantar Mu'az sampai ke pintu gerbang keluar Madinah. Sampai kat depan apa? Sampai kat depan dah hujung lah keluar kota Madinah ni. Apa Nabi kata? Wahai Mu'az, dengan apa yang kamu guna untuk berhukum? Saya dah cakap, saya akan berhukum dengan menggunakan hukum Allah yang di Al-Quran. Kalaulah hukum tersebut kamu tak jumpa dalam Quran, saya akan berhukum dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kamu tak jumpa perkara tersebut dalam hadis, saya akan berijtihad dan saya tidak akan boleh lebih-lebih. Apa yang Sayyidina Mu'az, apa yang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, dia senyap. Dia meletakkan tangan baginda yang mulia di dada Sayyidina Mu'az. Dan dia setujulah. Lepas tu apa yang Sayyidina Mu'az, apa yang Rasulullah SAW cakap kepada Sayyidina Mu'az, wahai Mu'az, lepas ni kamu tak jumpa aku dah. Kamu dah tak jumpa aku, masuk dia. Tu memang tahu aku masuk dia. Sebab apa? Sebab itu adalah tahun-tahun terakhir Rasulullah SAW nak menghadapi wafat. Jadi sedih Sayyidina Mu'az pada waktu tu. Balik selepas beberapa tahun, beliau balik ke Madinah dan beliau melihat bahawa Sayyidina Rasulullah SAW dah wafat. Dah tak ada dah. Okey, dah tak ada. Menangis. Sebab apa? Sayyidina Mu'az bin Jabal antara murid yang paling dekat ambil direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai Nabi mengajarkan kepada anak-anak pada sahabat dengan pelbagai cara, bukan dengan satu cara saja. Nak tunjukkan apa? Bila kita belajar ni ada pelbagai metod. Bukan satu metod je. Faham? Metod saya pakai Indonesia. Metode. Okey. Jadi ingat, ada satu lagi kisah berkaitan apa? Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Waktu tu ada seorang ulama ni, dia mengajar. Bila dia mengajar penuh anak murid dia sampai ke hujung. Maksud dia penuh anak murid ni sampai ke penuh sangat. Sampai jam satu bandar tu. Kemudian apa yang berlaku? Time tu dia ajarkan berkaitan dengan apa? Bila seseorang bersin, maka kita mengucapkan doa apa? Yarhamukallah. Semoga Allah apa? Merahmati kamu kan. Jadi bersinlah guru tadi. Bersin. Maka bergerak kepitalah bandar pada waktu tu. Yarhamukallah. Didengar sampai ke istana Khalifah Harun Ar-Rasyid.
Bayangkan, ramai tak anak murid? Ramai kan anak murid dia. Jadi apa yang berlaku pada waktu tu? Raja tu kata apa? Khalifah tu kata apa? Ke isteri khalifah tu kata, aku ni raja pada jasad mereka, tapi ulama ni raja di hati mereka. Sebab pada waktu tu ulama sangat menghormati raja sangat menghormati ulama. Faham? Sebab itulah sampai sekarang bila contoh bawah penasihat raja siapa? Ulama. Penasihat raja ulama. Orang alim, orang yang alim agama. Faham? Jadi kena ingat penting. Sebab tu Ustaz minta kamu ni sampai contoh darjah 6 pada tahun depan sambunglah juga bidang agama ni. Faham? Tak apa nak sambung bidang lain pun tak masalah, tapi jangan tinggal agama. Terus belajar. Kau mana tak semua jadi ustazah ke ustaz ke, adalah seorang guru ke, yang lain tu jadilah profesional Islamik. Faham? Awak seorang profesional Islamik, dia belajar engineer tapi dia tahu agama, dia tahu hukum hakam. Dia belajar, dia jadi doktor, dia tahu hukum hakam. Faham? Tak pun lagi bagus apa? Jadi profesional hufaz. Dia doktor tapi dia habis Quran satu bidang. Dia engineer, dia hafal Quran habis. Dapat? Tak apa, insya-Allah. Kata apa benda ni, doa banyak betul lah, minta doa kepada Allah Taala. Moga jadikan kita apa? Jadikan kita orang yang sentiasa dekat dengan Allah SWT dan sentiasa taat kepada Allah SWT, dan tidak pernah kita lari sedikit pun daripada apa yang Allah SWT tetapkan kepada kita. Jadi bila disebut berkaitan macam mana kita nak pupuk rasa cinta kita pada Islam, pertama kita kenal Nabi SAW. Bila mana kita dah kenal Nabi SAW, kemudian kita tahu pasal Nabi SAW, berkaitan sejarah dia, berkaitan sirah dia, berkaitan kehidupan dia, maka apa? Maka kita akan mula percaya. Sebab apa? Allah dah kata dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu cinta akan seorang tu, maka kamu akan ikut apa yang dia buat. Betul tak? Kamu cinta, kamu sayang mak ayah kamu. Mak ayah kamu cakap kamu dengar tak? Siapa yang tak dengar mak ayah cakap? Dia tak sayang mak ayah dia lah itu. Faham tak faham? Simple benda tu. Faham tak? Okay. Jadi ingat insya-Allah. Jadi tolong ingat benda ni baik-baik. InsyaAllah Ustaz tak nak benda ni berlaku ataupun jadi kita buat majlis baru kamu nak bersubuh-subuh. Tak nak macam tu. Sebab apa? Kalau buat macam tu, tak ada fungsi apa benda lah majlis yang kita buat ni. Kita buat simple. Jadi Ustaz tak nak benda-benda yang simple ni. Kamu pun fikir simple. Biar simple tapi kamu ambil ada benda yang kamu letak dalam fikiran kamu, dalam akal kamu. Faham? Dan kamu sematkanlah hati kamu dan kamu amalkan. Jadilah anak-anak muda yang berbeza kawan dengan berbeza pemahaman dengan kawan-kawan kamu yang lain, dan kamu tarik kawan-kawan kamu yang kat luar tu untuk jadi lebih baik. Faham? Kita yang belajar di sekolah agama ni, kita patutnya jadi contoh tauladan yang baiklah kepada kawan-kawan kita yang kat luar. Faham tak faham? Tak salah nak berkawan, silakan berkawan, tak ada salah, tapi ajaklah dia ke arah yang baik. Faham? Kalau contoh dia nak ajak kita pergi apa? Pergi main mercun. Elok tak main mercun? Dah lah, mercun lepas tu pergi estate orang pula tu. Lepas tu pergi buat prank kat orang. Membuk lagi. Lepas tu naik basikal tak isi angin, pancit. Suka sangat isi basikal, buat basikal ni tu. Main basikal ajak lagi. Dah. Tak payah nak main macam tu. Jadilah kata kamu pemuda-pemuda yang mendekat dengan agama. Start kalau boleh umur sini, pergilah masjid. Tak masalah pergi surau. Tak boleh pergi full time, pergilah half time. Tahu? Pergi time maghrib ke ni, time solat apa? Bulan puasa ni, pergilah solat fardu. Maghrib isyak kan surau, sambung tarawih, tak masalah. Tak boleh pergi selalu, buatlah. Yang penting ada ada buat. Faham? Faham tak faham? Jadi imam kat rumah. Bolehlah besar-besar lah semuanya, bukan kecil-kecil lagi. Faham tak faham ni? Okay, jadi itu saja. Jadi yang kedua, perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Macam mana selawat? Okay, semua ikut Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina
Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Ada dua Pertama, kalau kita tak ingat boleh ambil pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad, Sayyidina Muhammad. Pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh ambil insya-Allah. Kalau nak lagi bagus, bacalah selawat Ibrahimiyah. Apa selawat Ibrahimiyah betul? Apa? Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, dia ada solat tu. Banyak hafal. Banyak kan? Baca. Okey, faham? Jadi sekali tu saja. Ustaz tak nak share banyak kan tak dapat apa. Jadi buat yang sikit ini kamu amalkan. Ada peluang lagi kita kongsilah lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Adam pada hari ini kerana dapat bersama-sama meluangkan masa dan sudi berkongsi ilmu yang baik kita semua supaya sentiasa berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Nampaknya masa amat menceburi kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah bulan Ramadan hadir pada setiap tahun bukan merupakan satu penyiksaan apatah dari kesengsaraan. Malah hadirnya bulan ini tidak lain dan tidak bukan untuk membaiki diri menjadi yang lebih baik serta menghayati setiap peristiwa yang berlaku pada bulan ini, khususnya peristiwa nuzul Al-Quran yang kita bicarakan baru sebentar tadi. Justru sebagai umat Islam seharusnya mengambil berat akan kepentingan mengingati peristiwa ini supaya tidak berlalu sahaja tanpa mengambil sedikit manfaat daripadanya. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan lidu-liduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.